Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan sambung bab 13 teorem Pythagoras. Dalam video ini, kita ada perbincangan berkaitan dengan soalan dan juga akas teorem Pythagoras. Marilah kita mula bahagian pertama. Perbincangan persoalan tersebut anda boleh rujuk buku Galus muka surat 97 bahagian A soalan 1. Okey, menentukan hipotenus bagi setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Ini adalah soalan 1. Apabila sudut diberi di gambar raja, dia adalah penunjuk bagi kita untuk menentukan hipotenus. Okey, apabila kita ada segitiga bersudut tegak, kita perlu kenali dua bahagian. Bahagian pertama ialah sudut tegak, bahagian kedua ialah hipotenus. Jadi untuk soalan ini, kita perlu menentukan hipotenus dengan menentukan kedudukan sudut tegak terlebih dahulu. Jadi, gambar raja ini, mana sudut tegak kita? Okey, sudut tegak ada dekat sini. Jadi pelajar boleh bulatkan kedudukan sudut tegak dan seterusnya garisan ataupun sisi yang bertentangan dengan sudut tegak itulah hipotenus kita. Okey, jadi untuk jawapan soalan ini kena pastikan hipotenus. Jawapan kita adalah ml. Okey, so pelajar boleh cuba soalan lain. Seterusnya, marilah kita rujuk buku Galus muka surat 97 bahagian B soalan 2. Hitung nilai X bagi setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Apabila segitiga bersudut tegak ditanya dalam soalan, maka teorem Pythagoras perlulah anda fahamkan. Jadi, untuk segitiga mempunyai 3 sisi. Dan 3 sisi ini sudah dijelaskan di video yang lepas. Mereka mempunyai hubungan apabila kita susun di mereka dalam teorem Pythagoras. Okey, jadi untuk langkah pertama ialah kita kena pasti dahulu sudut tegak dan hipotenus. Langkah ini adalah langkah yang sangat penting. Okey, so pelajar sepanjang video ini, semasa pembincangan soalan, anda boleh lihat semua langkah pertama kebanyakan ialah kena pastikan dahulu kedudukan sudut tegak dan hipotenus. Jadi dekat sini, cikgu sudah bulatkan sudut tegak, mana ialah hipotenus anda. Okey, very good. Sisi yang bertentangan dengan sudut tegak adalah hipotenus, maka kita boleh cakap X sama dengan hipotenus. Soalan ialah hitung nilai X. Maksudnya perlu hitung panjang hipotenus. Jadi, langkah kedua ialah kita tuliskan hubungan antara 3 sisi. Jadi, pelajar masuk balik dalam video yang seterusnya. Anda boleh lihat link yang cikgu share dekat sini. Apabila kita ada 3 sisi di segitiga bersudut tegak, hipotenus kuasa 2 sama dengan jumlah 2 sisi panjang dan mereka masing-masing perlu dikuasa 2 kan. Maksudnya kita susun begini. X kuasa 2 iaitu hipotenus kuasa 2 sama dengan 2 sisi panjang ini 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Okey, seterusnya pelajar sini masih kekal lagi X kuasa 2 sama dengan, tekan kalkulator supaya anda dapat jumlah ialah 169. Seterusnya pelajar jangan lupa kita hanya nak sahaja nilai X, maka kita perlu punca kuasakan 169. Seterusnya jumlah kita adalah 13 cm. Dengan cara macam ini kita boleh hitung nilai X. Okey, marilah kita lihat soalan 4. Soalan 4 menunjukkan bahawa dia nak cari nilai X dan sesiapa yang sudah dibagi itu kita perlu kena pasti dahulu. Okey, sama. Langkah pertama ialah kena pastikan kedudukan sudut tegak dan hipotenus. Sekarang sudut tegak, hipotenus. So pelajar, sekarang hipotenus saya adalah 26 cm. Bukan sentiasanya soalan minta kita kira hipotenus. Kadang-kadang dia juga nak kita kira sisi-sisi lain. Jadi untuk perfahaman murid-murid, segitiga hanya ada 3 sisi.
Kalau sisi yang paling panjang iaitu hipotenus sudah diberitahu, maka langkah yang kedua kita hanya perlu menyusunkan tiga sisi itu dalam persamaan dahulu. Jadi, siapa ialah persamaan kita? 26 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Jadi pelajar, hipotenus awal ialah waktu pertama. Sentiasa ingat itu. Apabila hipotenus sudah dikenal pasti, susunkan mereka dekat sini dan sesiapa yang ada dekat dua sisi dekat sini, susun sahaja. Seteruslah barulah kita cari nilai X. Okey, kuasa 2. Jadikan mereka jawapan 676 dan juga 100 dekat sini. Dan macam mana nak dapatkan nilai X kuasa 2 di sini pelajar? Hanya ada dua nombor saja terlibat kan? Jadi apabila sudah macam ini, kita tak boleh nak tambahkan terus seperti soalan yang tadi itu. Kita ambil nombor besar tolak nombor kecil. Sentiasanya ingat, kalau bukan tambah, makanya tolak. Jadi selepas tolak dapat 576. Sekali lagi cikgu ingatkan, untuk dapatkan jawapan terakhir kita perlu masukkan mereka dalam punca kuasa 2. Barulah kita ada jawapan iaitu 24 cm. Harap murid-murid boleh selesaikan soalan yang selebih itu. Marilah sekarang kita lihat muka surat 98 bahagian C soalan 1. Ini adalah satu gambar raja yang mempunyai dua segitiga bersudut tegak. Okey, sama pelajar. Langkah pertama ialah menentukan sudut tegak dan hipotenus. Saya nampak ada satu sudut tegak dekat sini dan sudut tegak dekat sini. Maka dengan menggabungkan pemerhatian kedua-dua sudut tegak ini, saya dapati bahawa hipotenus saya ialah panjang ini. Ini boleh untuk segitiga yang besar, ini boleh untuk segitiga yang kecil. Dan perhatikan mereka sebenarnya adalah panjang yang sama. Okey, nampak tak pelajar? Sini dengan sini, bahagian sini dengan sini adalah panjang yang sama. Mereka adalah P. Ini adalah P, sini adalah P. Kalau panjang yang satu yang kita kata panjang ini adalah 2P. Okey, so sekarang marilah kita lihat apa yang kita boleh buat. Yang pertama, soalan ini dia nak kita hitung nilai P dan Q. Okey, antara P dan Q, siapa yang boleh dinilai dahulu adalah P. Okey, satu kunci dekat sini ialah anda mesti faham P. Okey, apabila saya nak guna satu panjang ini, saya akan dapat P tambah P sama dengan 2P. Okey, seterusnya barulah kita susun dalam hubungan mereka. Okey, hubungan ialah 2P kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kenapa 2P kuasa 2? Kerana saya nak hitung dahulu P. Jadi, ini adalah hipotenus. Okey, seterusnya saya jadikan dia kuasa 2 dan tambahkan. Pelajar, ini kita boleh tambahkan terus. Jawapan ialah 25. Tapi 25 itu belum lagi. Saya perlu puncakan dahulu 25. Saya akan dapat 2P sama dengan 5 cm. Tapi ini adalah untuk satu yang panjang ini adalah 5 cm. Pelajar, P saya ialah separuh daripada 5. Jadi 5 bahagi 2 sama dengan 2.5 cm. Okey, jelas murid-murid. Seterusnya, kita sambung pula pencarian untuk nilai Q. Sekarang Q ini, dia ada di bahagian segitiga yang kecil. Betul? Jadi, hubungan mereka ialah 1.5 bersama dengan Q bersama dengan 2.5 yang baru saya cari itu. So, saya susun hubungan mereka. Kena pasti dulu tiga sisi yang terlibat. Okey, jadi 2.5 ialah hipotenus. Kuasa 2 sama dengan 1.5 kuasa 2 tambah dengan Q kuasa 2. Jadi saya masukkan dalam kalkulator pelajar. You tekan kalkulator supaya dapat 6.25, 2.525 dan Q kuasa 2 ini untuk dapatkan nilainya, kita tolaklah. Ambil nombor besar, tolak nombor kecil. Pelajar, sini boleh kita buat perbandingan. Nampak tak? Kalau sini, waktu pertama ialah hipotenus yang kita perlu carikan. Jadi, kita tambah sahaja dan punca kuasa 2. Tetapi kalau ialah sisi-sisi lain yang kita perlu carikan, jadi kita akan tolakkan mereka. Okey? Akhirnya jawapannya adalah 4.
tak habis lagi, kita akan sambung dengan punca. Seterusnya dapat 2. So inilah jawapan untuk soalan 1. Harap murid-murid boleh teruskan dengan soalan-soalan lain. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang kedua. Ini juga ialah bahagian terakhir untuk bab 13, iaitu akas teorem Pythagoras. Apa itu akas teorem Pythagoras? Dia nyatakan bahawa jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut C ini yang bertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Maksudnya ialah kalau kita boleh buktikan mereka adalah hubungannya seperti yang dinyatakan oleh teorem Pythagoras, jadi dia adalah segitiga bersudut tegak. Sekali lagi, soalan itu kalau nak kita cari akas teorem Pythagoras, maksudnya dia tak akan bagi kita sudut tegak. Dia tak akan bagi kita sudut tegak. Dan kita perlu buktikan bahawa dia adalah satu segitiga bersudut tegak. Macam mana nak kita buktikan? Kita akan guna teorem Pythagoras yang kita tahu itu. Okey, ini adalah soalan di muka surat 99 bahagian A, soalan 1. Okey, so sekarang kita perhatikan sudut tegak ini tidak diberi dalam gambar rajak. Bagaimana anda hendak menyatakan sama ada ia merupakan satu segitiga bersudut tegak? Faham tak pelajar soalannya? Seperti soalan yang tadi, macam mana saya boleh kena pastikan mereka ialah segitiga bersudut tegak? Hanya dengan menggunakan satu petunjuk, iaitu sudut tegak sudah ditunjuk dalam segitiga tersebut. Setuju? Jadi sekarang soalan ini ialah kita perlu kena pastikan sama ada dia ialah segitiga bersudut tegak ke bukan dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, jadi apa yang kita perlu buat ialah yang pertama, kita tentukan dulu sisi terpanjang. Tiga-tiga sisi akan diberi nilainya. Jadi kita akan semaklah 5, 12, 13, siapa paling panjang iaitu 13. Jadi langkah yang kedua ialah kita akan kuasa 2 kan sisi yang paling panjang itu dan kita akan dapat satu nilai. Okey, kenapa kita kuasa 2 kan sisi yang paling panjang ini? Kerana kita anggapkan mereka ialah hipotenus. Kalau sudut tegak maksudnya dia akan dekat sini kan. Kalau ada sudut tegak, sekarang tak ditunjuk tapi kita anggapkan dia ada. Okey, kalau ada, maka ini adalah sisi yang paling panjang iaitu hipotenus. So kita kuasa 2 kan. Seterusnya, dua sisi yang lain ini akan kita kuasa 2 kan dan tambahkan. Okey, selepas kita tambahkan, kita pun akan dapat satu nilai. Selepas itu, kita akan bandingkan nilai mereka. Tengok dekat sini. Hipotenus ataupun sisi yang paling panjang kuasa 2 kan sama dengan 169. Apabila dua sisi yang lain itu dikuasa 2 kan dan ditambahkan juga ialah 169. Jadi, mereka adalah sama dengan. Okey, akhirnya kita boleh buktikan bahawa ini adalah satu segitiga bersudut tegak. Okey, marilah kita lihat soalan yang lain. Okey, rujuk muka surat 99 bahagian A, soalan 3. Okey, soalan 3 ini sama juga, dia beri 3 nilai sisi itu. Siapa yang paling panjang iaitu 10. Okey, langkah pertama ialah kita kena pasti dulu siapa yang paling panjang. Langkah yang kedua ialah kita menyemak sama ada mereka mempunyai nilai yang sama seperti yang tadi. Jadi, apa yang kita perlu buat? Sisi yang paling panjang kuasa 2 kan, dapat 100. Dua sisi dekat sini saya kuasa 2 kan dan saya perlu tambahkan. Apabila saya tambahkan, saya dapat 74 je. Jadi, adakah mereka ialah nilai yang sama? Tak sama. Perasan tak? Okey, simbol sudah tukar dekat sini. Mereka tak sama. Kalau ini ialah segitiga bersudut tegak, sepatutnya dua sisi ini ditambahkan ialah sama dengan sini kan. Okey, ini yang kita sudah ulang-ulang banyak kali. Jadi kalau mereka tak sama, maka mereka bukan segitiga bersudut tegak. Jadi pelajar,
Secara rumusannya, kalau soalan itu tanya adakah ini ialah segitiga bersudut tegak dan dia akan memberi anda 3 sisi itu, anda hanya perlu buat 2 langkah ini sahaja. Okey, langkah pertama, tengok 3 sisi yang diberi itu siapa yang paling panjang, maka kita kuasa duakan dia. Seterusnya, 2 sisi yang selain daripada itu, kita kuasa duakan dan tambahkan. Seterusnya, kita semak adakah mereka ialah sama nilai. Kalau sama nilai, mereka ialah segitiga bersudut tegak. Kalau bukan sama nilai, maka mereka bukan segitiga bersudut tegak. Itu sahaja untuk akas teorem Pythagoras. Jadi, pelajar akhir kata, you can learn something new every day if you listen. Okey, setiap hari kita boleh belajar sesuatu yang baru. Okey, jika anda dengar daripada orang yang bercakap. Jadi, cikgu pun harap anda setiap hari dengar cikgu-cikgu memberi ilmu, mengongsi ilmu. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.